اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan guru, para ustaz, para ustazah, para alim ulama, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan lagi untuk kita hadir ke rumah Allah ini. Kita beriktikaf di dalam rumah Allah ini dan mengisi masa di antara maghrib dan isyak ini untuk kita menyambung lagi kuliah. Alhamdulillah, diberi lagi umur kita, kesihatan lagi, kita masih lagi berpeluang untuk melakukan ibadat kepada Allah SWT. Kita masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan angka COVID ini menurun. Adapun ini adalah ujian bagi kita orang beriman, nak menunjukkan bahawa sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejauh mana keyakinan kita dalam kita menghadapi wabak ini. Allah nak uji sikit je. Nak tengok iman kita sejauh mana. Padahal semua sekali perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada mereka yang menyebut ini adalah buatan makhluk. Betul lah. Ini maknanya kalau kata wabak ataupun kuman tu ciptaan makhluk. Tapi makhluk itu di belakangnya, hakikatnya siapa? Allah. Dia nak uji kita je sebenarnya. Sejauh mana kita menerima ataupun kita penerimaan kita bila Allah berlaku ujian tu. Kan? Mati pun macam mana? Mati tu tak mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap dia pasti akan merasai kematian. Tapi macam mana akidah kita, keimanan kita? Kalau kita letak pada makhluk yang memberi kesan, makhluk yang mematikan, mati tetap mati. Kalau yang hidup tetap hidup. Maknanya kita letak makhluk memberi kesan kepada menghidupkan, mematikan. Itu dari sudut iman kita cacat, tuan-tuan. Kita dah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kan, dah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Apa contoh? Kita kata COVID ini yang menyebabkan kematian. Ini saya tak cerita dari sudut kesihatan dah. Nanti orang hospital marah pula, ustaz ni macam doktor pula. Saya bukan doktor. Saya cerita dari sudut akidah. Akidah kita meletakkan benda itu memberi kematian. Kan? Diberi kuasa. Walaupun kita kata kuasa tu Allah beri kepada COVID tu. Allah beri kuasa. Maksudnya COVID tu ada package
Selepas Allah ciptakan COVID tu, ada package boleh mematikan, boleh beri mudarat. Kan? Maknanya kita mensyirikkan Allah. Mana Allah bersyarikat. Syirik lah. Bahaya tuan-tuan. Itu ujian kita. Ujian tak ujian sebenarnya. Sebab apa? Sebab asalnya kita tidak melengkapkan diri kita dengan ilmu, dengan akidah yang betul. Memanglah kita Islam dah, tapi bila berlaku sesuatu tu kita tak ada ilmu nak menghadapi, itu menyebabkan tergelencir akidah. Macam orang kata pandai buat kereta. Tekan minyak, start, tekan minyak, jalanlah kereta. Kan? Tapi ikut dan. Orang kampung jangan potong double line, dia potong double line. Orang kampung break sekian, jarak sekian. Antara kereta depan, kereta belakang, jarak sekian. Tak boleh lebih. Kan? Nak muju sampai Kuala Lumpur. Tak kena gaya tak sampai. Sampai mana? Sampai dalam gaung tu, Bukit Bentun tu. Genting tu. Tak ada. Dah. Maknanya itu. Maknanya ilmu tu. Islam dah. Maksud orang kampung Islam baka. Tak apa, Islam baka. Ayah aku Islam, mak aku Islam lah. Tapi macam mana kita nak jaga Islam itu? Itu perlukan ilmu. Perlukan keyakinan. Tak cukup dengan ilmu, kena beramal pula. Begitu. Jadi bagai-bagai, ada orang kata makhluk. Ada kata ini kerja buat musuh-musuh Islam. Betul lah. Dia buat kerja. Kita buat kerja benda. Kita tanya kita balik. Dia Yahudi, dia buat kerja. Kalau kita khabar Yahudi. Dajjal tak ada. Dajjal baru tentera Dajjal, Yahudi. Nabi sebut Dajjal muncul di akhir zaman sebelum kiamat bersama dengan 70,000 tentera Yahudi Asfahan di Iran, kan? Jadi Dajjal dah buat kerja, Yahudi dah buat kerja. Kita buat kerja apa? Dalam Quran sebut lan tarda ankal yahud walan nasara. Selama-lama Yahudi itu tidak akan redha kepada kamu. Hatta kamu maknanya dia terjun lebar ambil awak, kamu ikut terjun sekali sampai tahap tu. Itu kerja Yahudi. Memang kerja dia siang malam pagi petang. Tak payah tunggu COVID. Dia buat kerja tak payah tunggu COVID, dah lama buat kerja dah. Kalau dalilnya apa? Dalil apa dia dah lama buat kerja? Dalilnya masjid tak penuh. Di mana orang lain yang tak berada di masjid, depan TV? Kan? Lepas maghrib ni ada drama sedap Akasia. Drama tu. Sehari dua tengok saja je hari ni, nak tengok je. Kau sedap ke tak sedap. Tengok sedap pula. Dekat nak habis, dekat pukul 8 tu bersambung. Ni esok tak boleh miss ni esok. Esok ada kuliah, tak pergi kuliah. Kan? Mana tu dalil? Dalilnya Yahudi dah masuk dalam rumah, tak payah tunggu COVID, tuan-tuan. Nak cerita ni tak payah tunggu COVID. Tapi apa kerja kita? Ada orang yang takut sangat. Cerita ni agenda, teori, ni dipanggil konspirasi Yahudi yang terancang. Tak apa dia terancang. Kita baca wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah pun merancang. Kita tak masuk dalam perancangan Allah. Macam mana? Rumah Allah tak sampai. Umpama begitulah. Cuma yang cakap macam tu masjid pun tak pergi. Biasa itu kan masa dia tutup masjid tu kan. Dia marah. Dia buat video, dia kata ni masjid tutup. Ini sampai masjid tutup apa ni? Bila tanya masjid buka, dia tak datang. Tanya semayang, dia duduk kedai lagi. Itu. Ni dia kuat. Dia panggil mazhab Kahkin, dia panggil. Kita ada mazhab, dia mazhab dia ada juga. Dia panggil mazhab Kahkin. Hak letih pengurusi bila minggu kena bercakap. Ada setengah tempat tu pengurusi khabar, Ustaz, saya pening Ustaz berjawab dengan orang kampung ni khabar. Dia khabar maknanya orang kampung khabar, bukan pengurusi sini ada orang cerita. Dia kata orang kampung khabar pengurusi ni macam pandai sangat. Bila minggu bercakap. sebelum khutbah kan. Padahal itu dia punya, itu benda
Ketetapan dah begitu, kena peringatkan balik kan. Nampak situ ya? Mana kedudukan kita? Mana iman? Mana kita letak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu. nak cari pada makhluk ke cari pada Allah? Nak cari pada makhluk saja. Contoh makhluk khabar, tak ada vaksin, tak ada ubat penyakit. Allah dah khabar awal dah. Tiap-tiap penyakit ada ubat. Kan? Dalilnya apa? Dalilnya tiap-tiap hari ada angka baru dan tiap-tiap hari ada angka sembuh. Mana itu ada ubat lah. Allah beri ilham kepada orang pakar-pakar buat SOP dan sebagainya kan. Itu ilham. WHO kata tak ada. Nak berjaya pada WHO pada Allah SWT. Doa ya, doa. Doa silahul mukmin. Doa tu adalah senjata bagi orang mukmin. Sambil tu kita ikhtiar. Ikhtiar kena wajib ikhtiar. Nabi pun ikhtiar, tuan. Dalam perang pun Nabi ikhtiar. Perang Badar. Kita sambung sirah kita ni. Maknanya Nabi pun berikhtiar perang Badar. Semua bacalah sirah macam mana perjalanan siri peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berikhtiar. Macam perang Uhud. Sebelum pergi perang Uhud, Nabi mesyuarat bincang nak perang di mana ni? Perang di perang di Uhud. Ada yang mengatakan kita perang dekat Madinah. Cadangan daripada golongan munafik. Kita perang kat Madinah. Tujuannya apa? Tengah perang dia boleh balik. Bila orang tengah lepa-lepa perang, dia balik ke rumah. Itu orang munafik perang gitu lah. Akhir sekali perang di Bukit Uhud. Walaupun Nabi tahu perang Uhud kalah. Tapi Nabi terima keputusan mesyuarat. Keputusan syura kata perang. Perang Badar gitu juga. Tetap akhir sekali Nabi dan para sahabat menang perang Badar. Perang Tabuk, sahabat berhabis. Bila tanya saya bakar apa yang tinggal? Allah dan Rasul sahaja. Tanya saya nak Umar, aku bagi sebahagian pada hartaku untuk peperangan. Mana berhabis harta, tuan-tuan? Berhabis harta. Maknanya dia panggil apa ni? Sediakan segala kekuatan yang ada. Kan? Jadi itu ikhtiar. Sultan Muhammad Fatih, macam mana dia menawan kota Konstantinopel 800 tahun. Sejak daripada sahabat lagi. Sejak daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari syahid di tepi tembok kota Konstantinopel. Hari ini disebut Turki, disebut Istanbul. Dulu dipanggil Konstantinopel, Bizantin, ataupun dia panggil Rom Timur. Macam mana nak menang? Tak menang. Sebab apa? Tak lepas. Nak pergi ke tembok tu tak lepas. Sebab apa? Di laut itu dilentangkan dengan rantai-rantai besar. Kapal-kapal tak lepas lalu. Masa kapal lalu semua sangkut. Akhir sekali jadi tahanan. 800 tahun. Apa yang Sultan Muhammad Fatih buat? Sultan Muhammad Fatih ambil keputusan angkat kapal melalui bukit. Memang kerja gila. Angkat lalu kapal sebesar kapal tu mendaki bukit, turun ke balik belah sana. Jadi macam mana nak daki tu macam-macam. Hebat. Itu buka pula cerita Sultan Muhammad Al-Fatih. Nak melancau kata nak naik bagi buat trik kapal tu naik melalui bukit tu guna negara. Itu dia panggil ikhtiar. Ikhtiar 100% usaha. Tapi usaha tidak memberi bekas. Itu kena letak iman situ. Kita usaha SOP tidak memberi bekas. Hakikat mutlak dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena jelas duduk tengah. Bila tak ada ilmu, dia tak jadi duduk tengah, dia jadi telajak. Telajak dari sudut ikhtiar, dia telajak lepas ke ikhtiar. Ada orang telajak serah saja, tak ambil ikhtiar lalu. Macam mana? Duduk tengah gitu. Bila terjadi betul, marah tak tentu hala kan, tak tentu pasal. Marah. Jadi tu itu maknanya kita rujuk, kita kembali pula kepada akidah kita insya-Allah. Jadi pada malam ni kita menyambung lagi
sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita bincang itu bagaimana cubaan-cubaan dilakukan oleh musuh-musuh Allah, kaum musyrikin Mekah untuk menggagalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ini berlaku pemboikotan, pemboikotan ekonomi, pemulauan ekonomi. Kaum Quraisy musyrikin Mekah ni tidak boleh berurusan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tak boleh berurusan. Nak bunuh tak boleh. Nak bunuh jadi akhir sekali tak boleh berurusan, tak boleh berkahwin, tak boleh jual beli, tak boleh. Kena pulau selama 3 tahun. Hari ini kita sambung, iaitu cerita yang disebut tahun perkabungan ataupun tahun kesedihan yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun kesedihan yang berlaku iaitu bulan hari itu, iaitu kita dengar kita menyambut peristiwa Isra Mi'raj. Kemuncak daripada peristiwa-peristiwa tadi, Allah SWT memperjalankan Nabi kita dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ayat Al-Quran, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lepas itu naik ke langit 7 lapis langit. Naik ke langit 7 lapis langit. Melangkau lepas 7 lapis langit, naik ke mustawa, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Baitul Ma'mur, kan? Kemudian turun balik. Panjang ceritalah, ni bukan ceramah Isra Mi'raj. Naik tu apa cerita dia? Itu kan tuan-tuan tahu dah, bilang tahu dah dengar ceramah Isra Mi'raj. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tak apa cerita. Nabi diperlihatkan keadaan macam mana. Naik borak. Tapi nak ceritanya berlaku malam itu, perjalanan kepada Nabi berlaku semalaman saja. Pergi malam itu, balik subuh. Perjalanan yang kalau tak ada iman, kita tak yakin tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita hari ini kita sebagai dah Islam ataupun disebut Islam bakal. Keluarga kita dah Islam, wujud kita duduk dalam Islam. Sebab tu nikmat iman dan Islam ni nikmat yang sangat besar. Jangan kita rasa nikmat iman dan Islam ni jangan kita rasa nikmat iman dan Islam ni sama macam nikmat rumah kita, sama macam tanah kita, sama macam anak isteri kita, kan? Sama macam harta-harta kita, tak sama. Nikmat iman lebih besar daripada dunia seisi ni, kan? Dalilnya apa? Dalam perang Badar. Perang Badar, sahabat perang untuk mempertahankan harta yang telah dijual oleh Abu Sufyan, kan? Dijual, dicairkan harta orang Islam. Orang Islam yang pergi berhijrah tu pergi ke Madinah dalam keadaan selai sepinggang. Akhir sekali harta yang tinggal di Mekah tu, pemuka-pemuka Quraisy ini dia ambil harta orang Islam, rampas, niagakan, cairkan aset tu, tukar dengan maknanya niagakan lah, kembangkan aset tu. Itu punca berlaku peperangan Badar. Jadi dalam peperangan Badar tu menentang bukan orang lain, tuan-tuan. Menentang pok saudara sendiri. Ada lawan ayah sendiri. Lawan ayah sendiri. Siapa tu? Zaid bin Harisah apa? Ingat, perang. Akhir kata biar aku bunuh ayah aku sendiri. Tak boleh orang lain bunuh. Biar aku yang bunuh. Pasal apa? Kalau orang lain esok bila dah hari tenang-tenang esok aku datang, setan datang ganggu aku jadi dendam pula dengan dia. Biar aku sendiri yang bunuh ayah aku. Itu maknanya iman tinggi daripada persaudaraan. Kan? Nak ceritanya bukan suruh pecah belah dah. Itu awal tu kita kena faham sirah tu macam mana, kan? Maknanya masa tu tak ada pilihan dah.
Jadi jadi berlaku peperangan itu. Itu harga iman tu, harga iman. Iman besar sangat. Jadi tahun perkabungan itu, tahun kesedihan ini berlaku, iaitu antaranya kematian isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah. Ya, Sayyidatina Khadijah. Kemudian pak saudara Nabi Abu Talib. Pak saudara Nabi ini selepas daripada peristiwa perkabungan, peristiwa pemulawan ekonomi selama 3 tahun. Umat Islam terpaksa makan, tak makan makanan yang sempurna. Makan apa? Makan daun-daun, pucuk-pucuk kayu. Ada yang disebut kalau buang air besar keluar gaya taik kambing. Gaya najis kambing, maksudnya makan daun-daun je. Makan makanan begitu. Walaupun sekali-sekala ada juga masyarakat, sahabat-sahabat yang berada di Mekah itu seluduk, pergi secara rahsia, diam-diam hantar makanan. Dalam pemulawan tu juga Sayyidatina Khadijah berhabis harta dia. Berhabis harta dia untuk bantu orang Islam. Kan? Kita dah cerita pada kuliah lepas. Macam mana pemulawan tu akhir sekali perkeliling yang ditampai dalam Kaabah itu akhir sekali dimakan oleh anak-anak. Tu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjanjian itu dengan sendiri terbatal. Dengan sendirinya terbatal. Jadi itu tiba-tiba sekali-sekali dapat makanan, maka dalam peristiwa tu Abu Talib ditimpa sakit. Orang tua. Abu Talib ni orang tua. Pak saudara Nabi SAW. Abu Lahab pak saudara Nabi juga. Abu Talib ni, Abu Talib walaupun dia tak beriman, akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Dia mati dalam keadaan kufur, tetapi Abu Talib ni bantu Nabi. Dia ada banyak keadaan. Dia Bani Hashim ni walaupun dia ada yang tak Islam. Masa kita bincang itu kan, masa zaman penindasan kepada orang Islam tu, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib ni bukan semua masuk Islam. Tapi bila sebut Nabi ni daripada Bani Hashim, dia bela Nabi. Itu pentingnya dokongan daripada bangsa. Nabi pun ambil dokongan daripada bangsa. Sebab tu perintah Allah awal daripada dakwah Nabi, Allah perintah fa'anzir ashiratakal aqrabin, dakwahlah kepada, ajaklah keluargamu yang terhampir. Ajak keluarga yang terhampir. Jadi nabi-nabi pun dia pakai keluarga juga, asabiah juga. Tapi asabiah positif lah, dia bukan resis. Ni kan orang sebut kita cerita macam kita cerita Melayu dah. Cerita Melayu, ketuanan Melayu dan sebagainya kan. Jadi orang kabur ini resis ni. Bukan resis. Begitu. Sebab apa? Dominan. Kan dominan. Sama macam Quraisy. Quraisy itu dominan di Arab. Sebab apa? Dia satu kabilah yang paling berpengaruh. Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy. Kepimpinan itu mesti diserah kepada Quraisy. Kan? Bila Nabi wafat, mesyuarat. Sahabat-sahabat mesyuarat dalam keadaan jenazah Nabi tak ke bumi lagi. Ada beberapa sahaja yang bersama dengan jenazah Nabi. Sahabat lain semua pergi mesyuarat. Buat sidang parlimen. Bersidang, bincang siapa nak ganti ketua orang Islam selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Khalifah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak ganti? Bincang itu kita saya dah sebut kuliah lepas, bincang. Kaum Muhajirin, Quraisy melantik mula-mula Sayyidina Umar bin Khattab. Cadangkan Sayyidina Abu Bakar, cadangkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni hebat tuan-tuan. Sayyidina Umar ni Nabi sebut kalau ada Nabi lagi lepas aku, Umar lah. Sebut Umar ni hebat. Kan? Pada zaman Umar ni zaman kegemilangan. Zaman Umar lah zaman kegemilangan. Zaman Umar lah bermulanya fitnah. Bukan Umar sebab Umar. Sebab bila Islam berkembang maju, maka musuh pun makin ramai. Itu zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab orang Syiah dia marah sangat ke Sayyidina Umar. Itu kan. Dia ada cerita dia. Bermula pasal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mati dalam keadaan dibunuh. Sayyidina Osman mati dibunuh
tengah semayang. Tikar nak orang daripada belakang. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, kan. Kemudian sahabat-sahabat yang berikutnya, Muawiyah dan sebagainya. Jadi dalam mesyuarat itu Muhajirin nak melantik Sayyidina Abu Bakar Siddiq calon. Kan? Melantik calon Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kat keluarga Nabi, Ahlul Bait mencadangkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi Sayyidina Ali ni dia muda lagi, kan? Sayyidina Ali muda lagi. Ansar mencadangkan Sa'ad bin Ubadah. Ansar khabar kaum dulu kalau tak sedia ke tempat untuk Nabi, ada juga bunyi. Golongan Ansar dia kata kalau kaum tak sedia ke tempat negara untuk Nabi itu, untuk Rasulullah SAW itu, hari itu tak ada tempat nak berhijrah. Kan? Jadi timbullah. Kan? Cuma keputusannya Sayyidina Abu Bakar jadi benar khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nak cerita jauh lepas itu, jauh ke situ. Itu tajuk ini, tajuk lain iaitu bagaimana Quraisy dalam maknanya tak ada jalan lain nak menentang kaum muslimin ini melainkan boikot. Jadi dalam boikot itulah maknanya Abu Talib maknanya sakit. Sakit. Jadi kemangkatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah ni hebat, tuan. Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Nabi banyak lahir daripada Sayyidatina Khadijah. Dengan Sayyidatina Aisyah, Nabi tak ada anak. Dengan Khadijah, kan? Nabi banyak. Dan disebut selepas daripada kematian, perginya Sayyidatina Khadijah, ada riwayat mengatakan Nabi tak nak berkahwin. Nabi takkan berkahwin asalnya. Sayyidatina Khadijah. Hebat ya, maknanya walaupun dalam keadaan begitu, isteri-isteri Nabi lain banyak yang cemburu kepada Khadijah ni. Khadijah ni kan antara yang cemburu adalah Aisyah. Sayyidatina Aisyah, kan. Jadi Aisyah ni hebat, isteri Nabi. Banyak mukjiz, banyak wahyu yang turun ketika di rumah Aisyah. Lepas tu Aisyah ni banyak meriwayatkan hadis. Kan. Jadi cuma Aisyah ni antara yang cemburu, termasuk isteri-isteri Nabi lain. Nabi selalu cerita tentang Khadijah ni. Hebatnya Khadijah ni. Kan. Aisyah kata, apa nak cerita, orang dah tak ada. Orang dah tak ada. Dalam hadis sebut, dalam riwayat sebut kata gigi dah gugur dah. Bukan maksud gigi Khadijah tak ada, maksud dah mati lah. Dalam kubur gigi gugur lah. Mana Khadijah dah tak ada dah. Buat apa nak cerita orang dah tak ada. Aku ni ada. Dan kebanyakan isteri yang lain semua pernah berkahwin. Khadijah pernah kahwin, janda. Kan? Isteri Nabi pun pernah kahwin yang lain. Aku ni anak dara. Jadi timbul gitu kan. Nabi kata tak sambung. Hebatnya Khadijah ni masa aku dalam susah, masa orang memulau aku. Seluruh masyarakat kafir ni memulau aku, tak ada. Kan? Kata aku gila dan sebagainya. Siapa yang membela aku? Siapa yang bersama aku? Khadijah. Berhabis harta. Sampai Khadijah kata, andai katalah aku dah tak ada, aku mati nanti, tulang belulang aku ni boleh buat untuk bantu perjuangan Islam. Nak bantu perjuangan Islam ni, fisabilillah ni, maka gunakan tulang aku, susun. Buat jambatan ke, buat pedang ke sebagainya. Kan? Bantu perjuangan. Itu Sayyidatina Khadijah. Hebat. Sampai daripada bangsawan jadi miskin. Rasulullah kata, ya Khadijah, awak tak menyesal kahwin dengan aku? Awak tak menyesal kahwin aku? Nabi kata Khadijah tak menyesal ke kahwin dengan aku? Khadijah kata, aku tak menyesal. Cuma aku fikirkan harta aku dah habis. Sedangkan perjuangan Islam masih jauh lagi. Mana aku tak peluang dah nak infak harta aku. Itu Khadijah. Itu hebatnya Khadijah. Jadi selepas daripada kewafatan Khadijah,
Nabi dia katakan takkan berkahwin. Ada mengatakan Nabi tak nak kahwin. Kecuali atas sebab-sebab tertentu. Kan? Ada mengatakan ini orientalis, musuh-musuh Islam dia kata Nabi kahwin ramai ini kuat nafsu lah kata. Kahwin ramai kuat nafsu. Padahal zaman jahiliah lagi pula. Kita dah sebut cara perkahwinan zaman jahiliah. Ada yang pelacur. Ada yang dah kahwin berkongsi lelaki, berkongsi isteri dengan laki-laki lain. Ada di kalangan anak-anak dara itu berzina dengan banyak lelaki. Maka bila lahir anak daripada perzinaan itu, perempuan itu boleh pilih mana dia nak jadikan suami. Boleh pilih. Bukan masa tu DNA tak ada lagi. dia tak buat ujian DNA. Okey, masa tu boleh pilih. Ni siapa yang berkenan. Ni rasa banyak duit sikit kahwin dia dengan dia. Dia boleh senang sikit hidup, kahwin dengan dia. Sama macam masyarakat barat hari ni. Sama saja jahiliah. Tiba-tiba Islam kata boleh haruslah boleh kahwin 4 kata ini Islam ni buat ikut nafsu kata. Dalil Nabi SAW kahwin bukan atas nafsu. Selepas daripada kewafatan Sayyidatina Khadijah, Nabi berkahwin dengan Saudah. Kan Saudah. Saudah ni janda. Dah lah janda tua pula. Saudah ni janda tua. Umur 65 tahun. Kalau Nabi ikut nafsu baik kahwin anak dara. Kahwin dengan janda. Suami dia mati ketika hijrah ke Habsyah. Kita dah cerita itu. Macam mana hijrah ke Habsyah. Orang Islam 80 orang pergi hijrah ke Habsyah. Suami dia antara yang mati ketika hijrah ke Habsyah. Lalu Nabi tolak. Atas dasar tolak. Kahwin dengan Saudah. Kan? Saudah kata tinggi dah besar. Badan besar tinggi pula. Dan disebut dalam hadis tu. Saudah ni khabar kalau dia semayang belakang Nabi. Hidung dia belaga dengan punggung Nabi. Saudah ni memang dia, kalau Nabi cerita pasal dia memang suka sama lah. Dia besar gitu kan, Saudah. Kalau dia sujud, kalau masa rokok tu belaga belakang punggung Nabi. Jadi Nabi Saudah kata, adakah hidung aku berdarah? Kata. Macam gurau lah. Tu Saudah. Tua tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah lah muda. Kan, anak dara. Yang lain semua berlaku. Perkahwinan berbagai-bagai lah keadaan. Jadi itu Sayyidatina Khadijah. Tapi dalam peristiwa Sayyidatina Khadijah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abu Talib berlaku. Akhir sekali Abu Talib, itulah maknanya asalnya dah hidayah depan mata itu iman. Iman. Kata Rasulullah kepada Abu Talib, ya Abu Talib, mengucaplah kalimah la ilaha illallah. Ucap satu je. Dah baik dah tolong Nabi. Abu Talib ni tak adalah. Memang dah berapa banyak dah bantu Nabi. Orang pun takut. Pasal apa? Tak boleh ni. Kalau kita nak bunuh Nabi ni, seluruh daripada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib ni bangkit. Ketua dia masih hidup, iaitu Abu Talib. Kan? Abu Talib. Jadi, hidayah dari depan mata dah. Tapi tak nak menerima. Nabi kata, ucap la ilaha Allah saja. Dengan ucapan itu aku boleh buat hujah di akhirat. Nabi kata. Kalau ucap la ilaha Allah itu aku boleh buat hujah di akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh buat hujah di hadapan Allah untuk minta ampun atas dosa-dosa kamu. Atas dosa-dosa pak saudara dia. Tapi tak nak. Mula-mula nak ada riwayat kata nak menerima dah. Tapi dalam masa saat itulah dipanggil orang ni banyak ikut benda negatif kan. Dia fikir benda negatif. Kalau aku mati nanti aku akan disebut oleh bangsa aku. Aku ni maknanya lari daripada agama nenek moyang. Dia fikir gitu. Akhir sekali tak nak menerima Islam, mati kufur. Mati kufur. Ada sahabat tanya, ada satu ketika sahabat tanya. Sahabat tanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah minta sahabat doa. Wahai sahabat, sekarang ini pintu langit sedang dibuka. Maka marilah kita berdoa. Lalu sahabat tu, ada sahabat saya tak ingat nama dia, sahabat tu doa. Ya, kalau gitu izin aku doa, aku nak tahu keadaan ayah aku macam mana keadaan sekarang. Okey, aku nak doa. Dia roh, sekarang ni roh kalau orang yang mati syahid, orang mukmin
terutamanya orang mati syahid, roh dia tu berada di taman-taman syurga. Tapi bukan jasad. Akhirat esok baru jasad. Sebab tu kalau kita dengar dalam hadis sebut, maknanya orang yang mati syahid tu dia masuk syurga kan. Dia berada di dalam dalam bekas yang diapit oleh burung-burung dalam syurga kan. Roh orang yang mati syahid itu roh, bukan jasad. Bila akhirat esok barulah jasad. Masuk jasad tu dalam syurga ataupun neraka. Jadi doa, tanya pada Rasulullah, macam mana keadaan ayah aku? Rasulullah kata, ayah kamu dalam neraka. Ayah kamu dalam neraka. Lalu menangis dia. Sahabat ni menangis. Lalu Rasulullah kata, tak payah menangis dah. Pok saudara aku pun duduk dalam neraka. Dah juga. Maknanya Nabi kata tidak boleh, Allah menyebut pada Rasulullah SAW, tak boleh berdoa, tak ada. Nabi-nabi, hatta Nabi pun tak boleh berdoa pada kaum kerabatnya yang tidak Islam. Kan? Yang tidak Islam, maksudnya kalimah la ilaha illallah sahaja. Kan? Sebab tu orang sebut semayang kan. Kalau orang tu tak semayang guna gaya, kita macam mana kalau orang tak semayang kita nak sedekah guna gaya. Ibarat macam mana? Ibaratnya macam mana? Buku tak ada. Buku kita nak sampaikan pahala tu macam mana kalau orang tak semayang? Akaun tak ada. Buku akaun tak ada. Kita nak transfer pahala ke kubur. Macam mana kalau melihat orang tak semayang? Man taraka salata muta'amidan faqad kafara jahara. Barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kufur. Itu. Kalau ambil zahir ayat tu beratlah ya. Cuma mazhab kita Syafi'i mengatakan siapa yang meninggalkan sembahyang ni dia tak kufur akidah. Dia panggil kufur nikmat. Kufur nikmat. Orang yang meninggalkan sembahyang ni dia kufur nikmat. Kalau kufur akidah letihlah kita. Saya tak sembahyang je, kafir lalu. Kan? Lepas tu berlaku hujah antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kata orang yang tak sembahyang ni kafir. Orang tak sembahyang ni kafir. Imam Syafi'i kata tak kafir. Dia Islam lagi tapi dia kufur nikmat. Cuma dia panggil mukmin asi, dia panggil mukmin ahli maksiat. Lalu tanya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, Ahmad kata, betul khabar orang tak semayang ni kafir? Ya, aku khabar ya kafir. Pasal apa? Dalilnya tadi, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jahara. Orang siapa meninggalkan semayang maka kafir, keluar dari Islam. Kan? Lalu Syafi'i kata, Imam Syafi'i kata, macam mana nak masuk Islam balik? Macam mana nak masuk Islam balik? Imam Ahmad kata semayang balik ya. Semayang balik baru masuk Islam. Macam mana dia nak semayang? Dia tak Islam. Macam mana dia nak semayang, dia tak Islam. Sedangkan syarat sah semayang kena Islam. Kalau tak Islam nak semayang macam mana? Jadi mati pay Imam Ahmad. Jadi dah mana Imam Syafi'i kata betul. Kan? Lepas situ pula maknanya apa ni? Nabi pun tak mampu berdoa dapat pertolongan. Cuma dengan berkat Sayyidina Abu Talib tu bantu Nabi, di akhirat nanti dia sepatutnya orang kafir dia duduk di neraka yang paling bawah sekali. Orang kafir dan orang munafik. Neraka yang paling bawah sekali. Dia takkan keluar selama-lama. Cuma dengan berkat bantu Nabi SAW tadi, Abu Talib dia duduk di neraka yang paling ringan sekali. Neraka paling ringan. Apa neraka paling ringan? Dia pakaikan terompah daripada api neraka dalam keadaan otaknya menggelegak. Kan, itu neraka yang paling ringan sekali. Neraka ni ringan lah kalau gitu saya. Tak ada kalau gitu nikmat lah juga banding hak bawah. Tak ada, kalau neraka ni tak ada nikmat. Bukan tempat nikmat. Neraka memang tempat azab. Jangan minta masuk sekejap sekalipun. Kau nak masuk neraka sekejap transit je. Jangan minta transit sekalipun. Kalau boleh kita minta syurga terus. Kalau boleh dosa yang ada atas dunia ni minta ampun terus siap-siap, taubat siap-siap, istighfar hari-hari. Jangan bawa bekal ke sana. Jangan bawa bekal ke sana. Memanglah dosa besar ni serah pada Allah, terpulang pada Allah, nak masuk syurga masuk neraka. Boleh ke kalau jadi ke esok masuk neraka nak khabar guna. Taubat sebelum kita mati kan. Dosa syirik taubat sebelum mati. Dosa syirik lepas mati tak ampun. Dosa syirik.
Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak diampunkan setelah daripada mati. Sebelum mati Allah ampunkan dosa syirik. Lepas pada mati Allah tak ampunkan. Dosa besar sebelum pada mati kita mana kita mohon pada Allah, insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Selepas daripada mati serah urusan orang yang dosa besar ni, serah urusan pada Allah. Allah nak masuk syurga ke Allah masuk neraka. Cuba dalam Quran sebutlah orang zina sekian balasan. Orang makan riba sekian kan. Tapi itu pun itu Allah menyatakan, tapi mana terpulang pada Allah lah. Kayaknya kita hidup tak boleh kita ngabar. Ni awak ni ahli neraka tak boleh. Ni arwah orang duduk neraka ni. Tak boleh. Tak boleh kita khabar orang tu ahli neraka, tak boleh khabar orang tu kafir ke apa, tak boleh. Cuma kita sebut amalan ahli neraka boleh. Awak ni buat tak sembahyang ni amalan ahli neraka ni. Tak boleh khabar dia awak masuk neraka, tak boleh. Tak ada orang yang boleh confirm. Amalan ahli neraka boleh. Dia buat amalan ahli neraka. Ahli neraka makan riba, ahli neraka tak sembahyang, tak ahli neraka. Tapi tak boleh khabar awak ahli neraka, tak boleh. Kan? Begitu. Jadi wafat itu bersikit tentang Sayyidatina Khadijah dan Abu Talib, bapa saudara di tahun ke-10 selepas kebangkitan dan pengutusan sebagai rasul. Ni tahun ke-10 berlaku, dipanggil tahun kesedihan. Merupakan saat yang paling pahit ditempuh oleh Rasulullah SAW. Ibnu Sa'ad menceritakan bahawa selepas sebulan 5 hari dari kematian Khadijah, maka Abu Talib pun turut wafat. Maksudnya selepas Sayyidatina Khadijah wafat, kemudian Abu Talib menyusul selepas daripada 5 hari. Maknanya tu ujian besar. Sebelum pada itu memang Nabi semenjak pada kecil, sikit lagi dia khabar kuliah sampai Isyak. Dia tak khabar pukul berapa. Dia khabar Maghrib dan Isyak. Dia tak kata kuliah wajib berhenti pukul maknanya bunyi je jam tu berhenti dah. Dia tak khabar gitu. Tapi tak lama lah, sekejap lagi berhentilah insya-Allah. Jadi Khadijah seperti mana diterangkan oleh Ibn Hisham kan, adalah di mana Rasulullah SAW mengadu perihal dirinya. Khadijah lah yang menghiburkan ni tadi. Maknanya Khadijah ni terkesan sangat Nabi SAW atas pemergian Sayyidatina Khadijah dan Abu Talib. Sejak pada kecil Nabi ni maknanya Nabi tak jumpa dengan ayah dia Abdullah. Kemudian selepas daripada tu mak dia pula pergi ketika mana maknanya selepas daripada Nabi umur 5 tahun 6 tahun dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Kemudian Halimatus Sa'diyah pulang umur 8 tahun, pulang kepada Siti Aminah. Lalu Siti Aminah dengan bersama toknya Abdul Muttalib pergilah nak berziarah ke Abdullah, kubur Abdullah. Dalam perjalanan itu Siti Aminah pula yang meninggal. Pergi. Tu sejak pada kecil Nabi diuji oleh Allah SWT. Nabi yatim lagi. Kemudian selepas pada tu Abdul Muttalib pula tok Nabi. Kemudian tak ada orang jaga Nabi, Abu Talib lah yang jaga Nabi, yang backup Nabi. Abu Talib pun pergi. Kemudian Sayyidatina Khadijah pun pergi. Tak ada orang yang nak membela Nabi. Ini satu hikmah ni, iaitu dakwah Nabi ni semua atas pertolongan Allah Subhanahu Taala. Allah yang pimpin, bukan sebab nanti orang dakwa pula. Alah bolehlah Nabi orang ikut dia pasal apa? Pok dara ada. Bolehlah, kan? Jadi antara sebab wafat perginya Abu Talib ni nak khabar maknanya Nabi naik tu atas pertolongan Allah Subhanahu Taala. Bukan atas maknanya atas ada pok dara lagi, ada orang besar lagi, ada orang dalang lagi, tak ada. Nabi bukan. Nabi atas pertolongan Allah Subhanahu Taala. Apabila Abu Talib meninggal dunia, maka puak Quraisy memperhebatkan penentangan mereka ke atas Rasulullah SAW dan orang Islam yang lain lebih daripada masa-masa lampau, sehingga orang biasa Quraisy pun berani melumur selut ke atas kepala Rasulullah SAW. Orang-orang biasa pun, dulu orang tak berani, dulu Abu Jahal je berani, ni orang-orang biasa pun berani dah. Ambil selut lomor kepada kepala Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah sampai ke rumah dalam keadaan sebegini, salah seorang daripada putrinya bangun membasuh selut dari badan sambil menangis, kasihankan bapanya. Kata Rasulullah SAW, tak usahlah menangis, hei anakku, sesungguhnya Allah akan menolong bapamu.
Maknanya sampai tahap itu orang buat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini besar jasa Nabi. Nabi ni sampai ke kasihnya sayang pada kita umat Nabi Muhammad SAW ni sampai dekat syurga esok. Orang yang mula-mula masuk dalam syurga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya Rasulullah boleh masuk je. Kemudian sahabat Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Nabi Muhammad yang pertama masuk dalam syurga. Apa yang Nabi Muhammad buat sebelum masuk syurga? Nabi Muhammad menoleh badan dia, perhati kepada umat dia yang sedang meniti titian sirat. Tujuan apa? Sampai situ Nabi Muhammad sayang kita, tuan. Kita lupa ke Nabi. Nak suruh selawat pun payah. Nak suruh selawat 100 kali sehari pun payah. Berat. Kan? Berat. Nabi sampai ke titian sirat esok Nabi ingat kita. Tujuannya apa? Aku nak tengok mana umatku yang masuk neraka. Mana umatku yang letih, mana umatku yang lepas, mana umatku yang masuk neraka. Tujuannya apa? Supaya aku boleh kenal umatku dan aku boleh beri syafaat kepadanya. Antara syafaat Rasulullah SAW iaitu melepaskan ahli neraka. Orang mukmin ahli neraka. Mukmin asli lah masuk dalam neraka. Maka maknanya tak sepatutnya kita membelakangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula orang buat berbagai-bagai kepada Nabi, hina Rasulullah SAW, buat karikatur menghina Nabi. Kita tak rasa apa berat kita. Kita berat. Tiba-tiba orang melibatkan ahli keluarga kita kuat sekali marah. Hak Nabi kita tak rasa apa-apa. Kerana kita nak kata kita ni kita nak dapat syafaat Nabi kan di mahsyar esok tu. Itulah ya. Jadi maknanya mudah-mudahan kita ingat, kita bertambah kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW. Jadi menangis ada disebut Sayyidatina Fatimah sebut anak kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menamakan tahun kematian Khadijah dan Abu Talib dengan tahun duka cita dan perkabungan lantaran penentangan penyelesaian kaum Quraisy terhadap Islam muslimin yang terlalu sangat, mana tak ada orang dah nak backup Nabi. Akhir sekali penentangan berlaku kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sedikitlah. Akan datang kita sambung lagi, maknanya Nabi selepas Nabi berdakwah orang di Mekah tak nak terima dah. Akhir sekali Nabi pergi ke Taif. Akan datang kita cerita pula macam mana keadaan ketika Nabi pergi berdakwah di Taif. Pasal apa Nabi memilih Taif? Taif ini dekat dengan tempat Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni tempat ibu susuan dia, Halimatus Sa'diyah. Jadi adik-beradik susu dia ramai. Saudara susu dia pun ramai kat situ. Jadi harap boleh dapat pembelaan. Rupanya berlaku sebaliknya. Kan? Itu masyhur cerita Taif ni. Sebab tu kita pergi Mekah, kita pergi kalau buat umrah. Kalau boleh setiap checkpoint itu kita kena tahu benda cerita ni. Kurang-kurang tahu lah. Kalau tak boleh suruh ke detail tak apalah, mana tahu di Taif itu benda yang berlaku pada Nabi kita, di Uhud itu benda berlaku pada Nabi kita kan. Kalau mau tawih tu tak cerita, paksa dia cerita, ustaz awak kena cerita juga. Kata lepas ni kau tak nak pergi dengan awak dah. Kamu gitu, kau tak nak pergi dengan agensi awak kena cerita ni, dekat sini apa berlaku, kat sini apa berlaku kan. Dia Bukit Uhud apa berlaku kan. Sampai di Madinah ni cerita ni apa, nampak Farid Khandaq tu apa ceritanya. Kena tahu, sekurang-kurangnya kena tahu. Bukan mada dengan kita tahu sifat Nabi, kita tahu keturunan saja, mana kena lebih lagi. Baru bila lebih tambah sayang. Tak kenal maka tak cinta kan. Maknanya itulah. Maknanya wajarlah kita tahu Nabi lebih pada tahu orang lain. Orang lain kita beli buku. Beli buku tokoh-tokoh sekian, tokoh-tokoh kemerdekaan. Tokoh-tokoh nasionalis, tokoh-tokoh macam-macam lah. Nelson Mandela, macam-macam tokoh kan. Tapi Nabi Muhammad kita tak tahu perjalanan hidup Nabi. Mana tak patutlah kita sebagai seorang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, insya-Allah. Jadi cukup sekali itu malam ni ya. Minta maaf tuan-tuan, ambil masa sikit. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan taufik hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insya-Allah. Jadi
Kita tangguh malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.